02182964. Baiklah, hari ini saya akan menceritakan tentang satu masalah tingkah laku kanak-kanak di prasekolah ataupun taska. Pandemik COVID-19 ini menjadikan aktiviti seharian berubah dan pergerakan menjadi terhad. Disebabkan inilah berlakunya pelbagai masalah tingkah laku yang berlaku pada kanak-kanak. Persoalannya, adakah ibu bapa sudah puas bermain dan merangsang anak-anak untuk bercakap dan mula mengajuk perkataan mudah, tetapi anak-anak masih berdiam? Sebagai ibu bapa, anda pasti risau akan tingkah laku mereka yang masih diam membisu. Jadi di sini melalui video ini saya akan menerangkan lebih lanjut tentang masalah speech delay atau kelewatan bercakap dalam kalangan anak-anak yang berlaku sepanjang pandemik COVID-19. Speech delay ini merujuk kepada kelewatan dalam keupayaan seorang kanak-kanak itu bercakap atau menghasilkan bunyi. Dalam kata lain, speech delay atau lambat bercakap adalah sejenis masalah komunikasi. Anak anda mungkin mengalami masalah kelewatan bercakap sekiranya mereka tidak mengikuti perkembangan bahasa yang normal. Sebagai contoh, pada usia 2 tahun, anak anda sepatutnya sudah mula mengaburkan 2 kata perkataan seperti nak susu. Namun, jika anak tersebut tidak menghasilkan 2 kata perkataan lagi ketika berusia 2 tahun, dia mungkin mempunyai masalah kelewatan bercakap. Hal ini demikianlah kerana kemampuan bercakap anak yang mempunyai speech delay berkembang pada kadar yang lebih perlahan dibandingkan dengan kanak-kanak yang lain. Ibu bapa haruslah berwaspada sekiranya menemukan tanda-tanda kelewatan bercakap pada anak-anak. Antara tanda-tandanya ialah yang pertama, jika anak-anak masih tidak mampu mengucapkan kata mudah seperti mama atau papa pada usia mereka 12 hingga 15 bulan. Yang kedua, anak tidak boleh memahami kata mudah seperti jangan pada usia mereka 18 bulan. Ketiga, anak tidak boleh bercakap dalam perkataan pendek iaitu antara 3 hingga 4 patah perkataan pada usia mereka 3 tahun. Keempat, ialah anak tidak mampu bercerita menggunakan ayat mudah pada usia 4 hingga 5 tahun. Keempat-empat ini ialah tanda atau ciri speech delay. Jadi penting untuk ibu bapa pastikan mereka mencapai perkembangan yang sepatutnya mengikut tahap usia, kerana sekiranya anak-anak mengalami ciri-ciri tersebut, besar kemungkinan anak anda mendapat masalah kelewatan bercakap. Selain cara mengenali masalah speech delay, ibu bapa juga seharusnya mengetahui penyebab masalah perkembangan ini berlaku supaya ibu bapa dapat melakukan pencegahan dan mendapatkan rawatan awal. Antara salah satu penyebab yang mudah ditemukan tetapi sering kali terlupakan ialah masalah pendengaran. Ini disebabkan sekiranya anak mengalami jangkitan kronis di telinga, ia akan menyebabkan pendengaran anak-anak tidak jelas dan sukar bagi mereka untuk mempelajari kemahiran bahasa dan komunikasi dari segi reseptif atau ekspresif. Faktor kedua ialah anak-anak yang dilahirkan kurang daripada 85% dari berat kelahiran optimum atau lebih awal daripada kehamilan 37 minggu didapati berisiko tinggi untuk mengalami masalah kelewatan bercakap. Faktor ketiga ialah masalah neurologi yang boleh membawa kepada kelewatan untuk bercakap iaitu cerebral palsy yang bermaksud lumpuh otak, penyakit autism disorder dan kecacatan mental. Pertama yang menjadi punca kanak-kanak mengalami speech delay sepanjang pandemik COVID-19 ialah pendedahan teknologi dan gadget yang diberikan oleh ibu bapa kepada anak-anak sejak kecil sehingga mengakibatkan anak-anak tidak bercakap serta kesibukan ibu bapa yang menyebabkan ibu bapa tiada masa untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Demikianlah kerana kurang interaksi antara ibu bapa dengan anak-anak boleh menyebabkan perkembangan bahasa anak-anak terganggu dan terbatas. Tambahan pula, emosi kanak-kanak mudah terjejas kerana mereka mudah bosan dan berasa gelisah akibat terlalu lama tinggal di rumah. Perasaan bosan dan tidak perhatian anak-anak boleh menyebabkan jiwa memberontak jika ibu bapa tidak memberikan perhatian sepenuhnya. Cara atau langkah yang ibu bapa boleh lakukan di rumah untuk menggalakkan mereka bercakap ialah
Penglibatan ibu bapa penting dalam melakukan aktiviti bersama anak-anak di rumah seperti bermain dan membaca buku. Kebergantungan pemulihan anak-anak adalah bergantung terhadap keadaan anak-anak itu sendiri. Oleh demikian, pentingnya kesedaran ibu bapa dalam menyedari lebih awal masalah yang dihadapi anak-anak. Peranan pihak guru juga penting dalam mengenal pasti dan memastikan tingkah laku anak-anak di taska ataupun prasekolah. Langkah lain ialah ibu bapa perlu membawa anak-anak berjumpa doktor bagi menyaring keupayaan mereka untuk bercakap. Dengan melalui ujian, saringan dan pemeriksaan rapi, doktor dapat menentukan diagnosis dan tahap keturunan keadaan anak-anak. Akhir sekali, jika ibu bapa mengenal pasti tanda-tanda amaran dalam anak-anak yang menunjuk ke arah masalah kelewatan bercakap, ibu bapa perlu mendapatkan rawatan daripada doktor dalam keadaan segera kerana diagnosis yang lebih awal membolehkan rawatan bermula dengan lebih cepat. Sekian sahaja daripada saya. Semoga video ini dapat membantu semua pihak mengenal pasti tingkah laku kanak-kanak speech delay. Assalamualaikum.